Assalamualaikum. Hai, kita jumpa lagi. Hari ini cikgu nak terangkan tentang sebatan karbon iaitu alkohol. Okey, kebiasaannya kita selalu bayangkan bahawa alkohol ni adalah perkara yang memabukkan. Namun sebenarnya alkohol ni ada kebaikannya. Okey, jom kita lihat apakah kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian. Okey, yang pertama, alkohol sebenarnya kita boleh jadikan dia sebagai bahan api. Okey, cuba tengok gambar ni. Sebenarnya alkohol tu kan terjadi daripada tindak balas penyampaian. Okey, dan juga tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan lah. Tapi dalam gambar ni, bahan api alkohol tu sendiri adalah bahan api yang mudah terbakar. Jadi pembakarannya lebih lengkap dan bersih. Jadi tidak ada asap kenderaan yang dibebaskan keluar dan merosakkan alam sekitar. Okay, contohnya di Filipina, alkohol dijadikan bahan api untuk kenderaan bermotor ataupun kita panggil dia sebagai biofuel. Okay, yang kedua, alkohol juga digunakan dalam bidang perubatan. Okay, contohnya dekat sini, kita ada antiseptik. Antiseptik ni biasanya kita guna untuk membunuh kuman ataupun mikroorganisma. Kita gunakannya untuk membunuh mikroorganisma pada peralatan pembedahan pun boleh, pada luka kita pun boleh. Yang kedua, biasa kan kita jumpa dengan sanitizer. So sanitizer juga kalau awak tengok kandungan dia ada alkohol. Jadi alkohol tu sendiri sifat dia boleh membunuh mikroorganisma. Okey, yang ketiga, alkohol juga kita gunakan dia sebagai pelarut untuk sesetengah ubat lah. Kadang-kadang kita dapat ubat tu kan bila awak tengok kat belakang dia ada alkohol. Contoh yang paling jelas ialah ubat batuk. Okay, biasanya ubat batuk awak rasa dia macam meruap atau berangin kan. Tu maksudnya dalam ubat batuk tu ada alkohol. Okay, yang ketiga, dalam bidang kosmetik, ni memang banyak lah sebenarnya. Ni kalau awak perhatikan belakang tu, dia punya kandungan mesti ada all. All tu ialah maksudnya alkohol lah. Okay, contohnya pembuatan lotion, okay, lipstick, pelembap, maskara ni semua ada alkohol. Okay, yang keempat, dalam bidang industri. Okay, contohnya ester. Ester digunakan sebagai pelarut, contohnya dalam cat ataupun cecair pencuci makanan dan juga makanan tu sendirilah. Okay, contohnya ethanadiol yang kita gunakan sebagai anti beku dalam industri pemakanan lah biasanya. Okay. Itu adalah 4 kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian kita. Tapi bagaimana pula kalau alkohol ni jika diambil secara berlebihan? Yang ni biasanya alkohol yang diminum lah yang diminum. Kalau setakat alkohol yang kandungannya sikit dalam kosmetik ataupun dalam lotion kita, kalau kita guna tak adalah memudaratkan sangat, tapi yang ni ialah alkohol yang diminum ataupun bir ataupun wine semua tu lah. Okay. Kalau kita tengok dekat Malaysia pun ada kan kemalangan yang disebabkan oleh pemandu yang mabuk. Sebenarnya kalau mabuk memang tak boleh bawa kereta. Okay? Memang tak boleh bawa kereta. Kerana dia boleh menyebabkan kemalangan bukan kepada pemabuk tu saja, tapi orang yang tak bersalah dekat luar pun terlibat sama. Jadi kalau mabuk memang tak boleh bawa kereta. Okey, yang kedua ketagihan. Okey, so orang yang selalu minum alkohol ataupun yang selalu minum bir apa semua tu, dia memang akan ketagih. Dia sama macam rokok jugalah, dia boleh menimbulkan ketagihan. Jadi jika tak dikawal, dia akan menyebabkan mabuk lah. Okey, kebiasaannya orang selalu bagi alasan kononnya nak hilangkan masalah, nak hilangkan stres dengan meminum arak ataupun alkohol. Sebenarnya salah. Perbuatan tersebut tak boleh hilangkan masalah pun, tapi boleh menyebabkan masalah lain iaitu ketagihan. Jadi apa akibat ketagihan tu? Akhir sekali orang yang selalu minum arak ataupun yang mabuk ataupun yang selalu minum alkohol ni, dia akan menyebabkan peningkatan kepada masalah sosial. Okey, contohnya seperti pembunuhan, pergaduhan, lepas tu banyak lagi lah. Okey, masalah sosial yang lain, ragut, apa semua tu lah. Jadi kalau alkohol ni diminum oleh orang ibu yang sedang mengandung, dia alkoholik ataupun dia memang pemabuk,
dia akan menyebabkan bayi dalam kandungan tu mengalami sindrom fetal alkohol. Jadi bayi dalam kandungan tu kepala dan otak dia lebih kecil, muka dia pun tidak normal dan pertumbuhannya terbantut. Jadi bila bayi tu keluar nanti pun kemungkinan bayi tu akan ada sindrom ketagihan pada alkohol. Okay, kesianlah baby tu kan dia tak bersalah, tapi sebab ibunya yang kaki mabuk, yang ketagih alkohol ataupun kita panggil alkoholik, anaknya menjadi mangsa. Okay, sepatutnya orang yang alkoholik dia kena pergi rawatan lah, rawatan psikologi. Okey, jadi hari ini kita telah mempelajari mengenai 4 kegunaan alkohol dan satu lagi keburukan alkohol. Jadi tugasan awak semua selepas daripada pembelajaran hari ini, Cikgu nak awak lengkapkan jadual kesan buruk pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap kesihatan manusia. Yang ini boleh rujuk jadual 5.2 muka surat 156. Okey, ini adalah kesan pada kesihatan yang cikgu sebutkan tadi, kesan lebih kepada masyarakat lah. Yang ni ialah kesan pada kesihatan, contohnya organ otak. Apa akibatnya kalau kelebihan pengambilan alkohol secara berlebihan ni? Dia akan menyebabkan sistem saraf terganggu dan keseimbangan badan akan terjejas. Sebab itulah orang yang mabuk dia akan jalan toyong hayang. Begitu juga kesan kepada mata dia. Okay, mata dia akan menjadi kabur, paru-paru dia, kadar pernafasan dia akan meningkat, dia akan bernafas dengan laju lah. Okay, kalau hati dia memang rosak lah hatinya. Sel hati mati dan mengeras yang kita panggil sirosis, lama-lama dia menyebabkan kanser. Okay, banyak lagi kesan buruk alkohol ni pada kesihatan manusia ataupun pada organ badan. Jadi itu adalah tugasan awak. Cikgu nak awak selesaikan tugasan ni dengan merujuk kepada buku teks muka surat 156. Okey, itu saja. Bye-bye. Jumpa lagi.